Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk meneruskan pembelajaran matematik hari ini. Masih dalam tajuk masa dan waktu dan kita teruskan untuk tambah masa bahagian yang kedua. Kita tengok contoh, okey, tambah masa yang melibatkan unit tahun dan juga bulan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ada pecahan tahun kat sini. 1/6 tahun tambah 4 tahun 11 bulan. Jawapan nak dalam bentuk tahun dan juga bulan. Okey, bila awak tengok soalan ni, awak kena fikirkan yang mana satu saya nak tukarkan dulu. Okey, kalau kita tengok macam ni, okey, yang ini nombor bulat. Tak ada masalah untuk kita mengira. Yang menjadi masalah kita adalah yang bentuk pecahan. Jadi, kalau awak cakap, cikgu, saya tak tahulah yang mana satu saya perlu tukar. Jadi, awak tengok yang mana ada pecahan, yang mana ada nombor perpuluhan. Yang itu yang kita kena tukarkan dulu menjadi nombor bulat. Supaya kita mudah untuk menambah dengan nombor bulat yang di sebelah sini. Okey? Jadi kita tengok sebelum kita nak menukar ini, kita kena tahu dululah. Ingat semula hubungan antara tahun dan juga bulan. Okey, cikgu tulis situ. Okey, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, tahun nak pergi bulan, kita darabkan dengan 12 sebab hubungan dia 12. Okey, bulan nak pergi tahun, kita bahagi dengan 12. Okey, jadi kita tengok balik. Yang kita nak tukar tadi pecahan kan? Yang ni tak perlu tukar sebab memang nombor bulat. Okey, cikgu tukarlah yang ni. 1/6 darab dengan 12. Sebab tahun nak pergi bulan. Okey, kita tengok sini tahun. Laluan atas darab nak pergi bulan. Darab dengan 12. Okey, yang ini kita salin balik sahaja sebab yang ini dah memang dalam bentuk nombor bulat. Okey, yang ni kita nak selesaikan. Okey, 1 darab 12 bahagi dengan 6. Okey, kalau awak boleh mencongak, awak terus dapat jawapan. Tapi cikgu tunjuklah untuk yang murid-murid yang tak tahu datang punca tu datang daripada mana. Okey. So, 12 bahagi 6. Okey, 1 darab 12 tadi, 12 bahagi dengan 6. 4 tahun 11 bulan ni kita salin je balik. Okey, jadi kita dapat jawapan tadi 2 bulan. Okey, tambah 4 tahun 11 bulan. Okey, yang ni 2 bulan ni hasil 12 bahagi 6 dapat 2 bulan. Okey, jadi jawapan dia 4 tahun 13 bulan. Mana datang 4 tahun 13 bulan? Okey, awak gabungkanlah tahun dengan tahun, bulan dengan bulan. Macam ni tahun, sini tak ada tahun kan? So, kita ambil salin balik 4 tahun kat sini. So, 2 bulan dengan 11 bulan dapat 13 bulan. Okey. Jadi, bila tengok balik 13 bulan ni, lebih daripada 12 bulan. Jadi, tak bolehlah tinggal jawapan macam ni sebab soalan nak dalam bentuk tahun dan bulan. Jadi, kita kena tukarlah. Okey, sebelum ni kita dah belajar untuk jam dan minit kan? Okey, jadi kita tukarkan, kita tulis balik tahun dan bulan. Okey, soalan dia, jawapan dia tadi 4 tahun 13 bulan. So, tolaklah 12 bulan ni sebab 12 bulan ni ialah 1 tahun. Okey, 1 tahun jadi tolak 3 tolak 2, 1. Okey, yang tahun ni nak bawa pergi mana? Tahun ni kena bawa ke rumah tahun lah. Sebab yang ni dah pindahkan kan. Kita dah tolak. Okey, jadi tambah 1. Dapat jawapan dia 5. So, jawapan akhir dia ialah 5 tahun 1 bulan. Kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, masih lagi melibatkan unit tahun dan bulan. Okey, soalannya 20 bulan tambah 5 2/3 tahun. Jawapan nak dalam bentuk tahun dan juga bulan. Okey, jadi kita tengoklah. Cikgu, saya nak tukar yang mana satu? Okey, yang ni dah nombor bulat. Okey, awak tinggalkan je dulu. Yang kita nak tukar ini. Okey, nombor bercampur. Nombor bercampur ni sebab apa? Sebab ada pecahan. Okey,
Yang ni nombor bulat. Ni nombor pecahan. Okey, pecahan. Jadi kita nak tukar pecahan ni lah. Okey, nak tukarkan pecahan. Kita tengok hubungan kita apa? Tahun dengan bulan. Ingat semula 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, 20 bulan ni kita salin saja sebab memang dah dalam bentuk nombor bulat. Okey, cikgu turunkan 5 ini. 5 ini adalah nombor bulat kan? 5 tahun. Okey, kita tak perlulah tukar sebab memang soalan nak dalam jawapan nak dalam bentuk tahun. Jadi 5 tahun ni kita salin je balik. 5 tahun. Jadi yang kita perlu tukar adalah pecahan 2/3 tahun ini. Okay, dia dah jadi 3 nombor. Cikgu tadi ada 2 nombor. Sekarang ada 3 nombor. Sebab apa? Ni cikgu pecahkan 2. Okay, cikgu pecahkan sini 5 tahun. Cikgu pecahkan 2/3 tahun. Okay, tahun nak pergi bulan tadi. Kita tengok balik. Tahun nak ke bulan. Okay, darab dengan 12. Cikgu tulislah darab dengan 12. Okay, nanti kita akan darab 2 darab 12 bahagi dengan 3. Untuk nombor bulat yang dua-dua ni, kita salin balik saja. Kita salin balik 20 bulan tambah 5 tahun. Okay, yang ni kita darab tadi. Okay, 2 darab 12, 24 bahagi dengan 3. Jadi, kita tengok jawapan dia berapa. Okay, 8 bulan. Okay, 8 bulan. Jadi, kayak ni salin balik kan. 20 bulan, 5 tahun semua salin balik. Ini jawapan. Okay, ini jawapan kat sini 8 bulan. Jadi, jawapan akhir dia ialah 5 tahun, 28 bulan. Macam mana cikgu dapat jawapan 5 tahun, 28 bulan? Kau tengok sini. Ni tahun, salin balik 5 tahun sebab dekat sini tak ada tahun. Jadi, dia satu saja yang ada tahun. Kita salinlah tahun. Okey, yang bulan 20 bulan. Ni 20 bulan tambah dengan 8, 28. Jadi, boleh tak kita tinggal jawapan macam ni? Kita tengok dia punya hubungan ni 28 bulan. Tengok dia punya hubungan 12 bulan. Okey, dah lebih kan? Jadi, kita kena tukarkan 28 bulan. Buatlah macam tadi, cuma dalam bentuk T ni ya. Okey, jadi kita tulis balik jawapan kita dapat 5 tahun 28 bulan. Okey, tolak dengan 12 sama dengan 1 tahun. Jadi 8 tolak 2, 6. 2 tolak 1, 1. Okey, 1 tahun ini, 1 tahun ni kita akan pindah ke rumah tahun lah. Okay, kita akan dapat tambah 1, dapat 6 tahun. Tengok pula jawapan. Cikgu boleh tak saya tinggal 6 tahun, 16 bulan? 16 bulan ini lebih juga daripada 12 bulan. Jadi kita kena tukar lagi sekali. Okey, tukar lagi. Tolak lagi dengan 12. Sama dengan 1 tahun. Okey, 1 tahun ni pindah ke rumah tahun. Okey, tolak dulu ya. 6 tolak 2, 4. Okey, 1 tahun ni pindah ke rumah tahun. Jadi dapat 7. Jadi jawapan dia ialah 7 tahun, 4 bulan. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh ketiga, tambah masa yang melibatkan unit dekad dan juga tahun. Okey, tadi kita buat tahun dan bulan. Ini dekad dan tahun. Okey, kita tengok soalan. 2.8 dekad tambah 6 dekad 3 tahun. Jawapan nak dalam bentuk tahun sahaja. Okey, yang dekad ini dia tak nak. Okey, jadi tadi cikgu sebut yang mana satu kita perlu tukar sama ada yang bentuk pecahan ataupun dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi kita kena tukarlah ni. 2.8 dekad ini perlu tukar dulu kepada tahun sebab jawapan nak dalam bentuk tahun. Okey, yang ini 3 tahun tak payah tukar dah sebab memang tahun. Okey, 6 dekad ni kena tukar tak? Kena tukar sebab dia nak dalam tahun. Macam itulah bila kita nak kenal pasti soalan mana satu kita nak tukar, kita tengok pilihan jawapan dia. Okey, jawapan dia nak apa? Jawapan nak dalam tahun. Okey. Jadi kita buat hubungan dulu 1 dekad 10 tahun. Okey. Yang ni, cikgu tulis balik 2.8 darab dengan 10 tahun. Sebab dekad nak pergi tahun, kita darab dengan 10. 6 dekad pun cikgu tukar juga sebab
jawapan nak dalam tahun. Jadi dekad nak pergi tahun, darab dengan 10. Yang ni 3 tahun ni kita salin balik sebab memang dah dalam tahun. Okay, yang ni senang je lah. Yang ni senang saja macam mana cikgu dapat 28. Okay, sebelum ni cikgu ajar dah bila kita darab dengan 10, dengan 100, dengan 1000. Yang hubungan dia ada 1 dan sifar. Kita gerak saja titik perpuluhan. Okay, macam mana nak gerak? Tengok darab. Okay, ni darab. Kita tengok sini. Oh, darab saya kena bergerak ke sebelah kanan. Berapa dia punya sifar? 1. Jadi kita gerak 1 lah. Daripada sini kita gerak ke sini. Kan? Pindah titik perpuluhan kat belakang. So, dia akan jadi 28 tahun. Okay, 6 darab 10, 60. Tulis balik 3 tahun. Jadi, kita kena tambah lah 3-3 nombor ni. Kita perlu tambah 3-3 nombor ni. Cikgu buat bentuk lazim tepi ni. 28 tahun tambah 60 tahun tambah 3 tahun. So, kita akan dapat kat sini 8 tambah 3, 11. Okey, 1 tambah 2 tambah 6. Kita dapat 9. Jadi, jawapan dia 91 tahun. Sebab jawapan nak dalam tahun sahaja. Kalau soalan minta dalam dekad dengan tahun, dekad ni tak perlulah kita tukar. Okey. Jawapan dia 91 tahun. Okey, terima kasih semua. Selamat belajar. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu beri. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.